Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan bagaimana emosi agresif boleh berlaku dalam diri seseorang individu. Emosi agresif berlaku apabila seseorang individu berdepan dengan ancaman, tekanan atau provokasi. Jadi di dalam otak, bahagian yang dikenali sebagai amigdala akan bertindak untuk mengesan bahaya. Apabila rangsangan ini dianggap mengancam, amigdala akan menghantar isyarat kecemasan ke hipotalamus. Seterusnya, sistem saraf simpatetik diaktifkan dan tubuh masuk ke dalam mood fight or flight, iaitu bertindak untuk melawan atau melarikan diri. Ketika ini, degupan jantung meningkat, pernafasan menjadi lebih cepat dan juga otot menjadi tegang. Pada masa yang sama, hormon seperti adrenalin, noradrenalin dan juga kortisol dilepaskan ke dalam badan. Hormon-hormon ini meningkatkan tahap tekanan dan menjadikan individu lebih mudah marah dan bertindak agresif. Namun begitu, bahagian yang dipanggil seperti prefrontal cortex berperanan untuk mengawal emosi dan tingkah laku. Jika bahagian ini kurang berfungsi atau kawalan diri lemah, individu akan lebih cenderung untuk melepaskan kemarahan dalam bentuk tingkah laku yang agresif seperti menjerit, memukul atau merosakkan barang. Kesimpulannya, emosi agresif berlaku melalui interaksi antar otak, sistem saraf dan juga hormon yang menyebabkan tubuh berada dalam keadaan tegang dan mendorong individu bertindak agresif. Teori James Lynch menyatakan bahawa emosi timbul sebagai hasil tafsiran terhadap reaksi fisiologi tubuh terhadap rangsangan luaran. Rangsangan luaran misalnya seseorang diprovokasi, dihina, diancam atau berada di dalam situasi tekanan tinggi. Respon fisiologi pula apabila tubuh memberi tindak balas seperti peningkatan degupan jantung, aktivasi sistem saraf otonom, fight or flight, dan juga hormon seperti adrenalin dan kortisol dilepaskan. Tafsiran kesedaran otak atau lebih tepatnya kesedaran dalam diri, dia merasai perubahan-perubahan fizikal ini dan menafsirkannya sebagai kemarahan ataupun agresi. Contohnya, jantungku ni berdebar kuat, ini maknanya aku sedang marah. Pengalaman emosi, individu merasakan kemarahan, emosi agresif dan mungkin bertindak balas melalui tingkah laku yang agresif. Jadi, saya memilih emosi agresif ini kerana ingin mengetahui bagaimana emosi ini boleh tercetus, juga emosi ini pernah dirasai oleh semua individu. Antara contoh bukti saintifik yang menyokong hujah, yang pertama adalah verbal, physical and relational aggression, Individual Differences in Emotion Regulation Processes 2024. Kajian ini menunjukkan bahawa emosi negatif seperti kemarahan, anger dan permusuhan, hostility adalah proses utama emosi yang berkait dengan pelbagai bentuk agresi seperti fizikal, lisan dan juga relasi. Yang kedua, Anger and Emotion Regulation Strategies, a Meta-Analysis 2025. Meta-analysis yang melaporkan bahawa apabila kemarahan berlaku dengan kekerapan ataupun intensiti yang tinggi, ia dikaitkan dengan sejumlah besar tingkah laku antisosial dan juga agresif. Yang ketiga adalah Frustration Tolerance as a Mediator in Young Adults 2025. Penyelidikan ini mendapati bahawa penindasan emosi, emotion suppression, menyebabkan toleransi frustrasi rendah yang kemudian boleh meningkatkan kecenderungan kepada tingkah laku agresif. Jadi emosi agresif ini terbentuk melalui gabungan faktor emosi, kognitif dan juga biologi yang saling mempengaruhi. Kajian terkini menunjukkan bahawa kelemahan dalam regulasi emosi merupakan pencetus utama kepada peningkatan tingkah laku agresif. Oleh itu, pemahaman tentang mekanisme emosi ini penting untuk merancang intervensi dan juga pencegahan yang lebih berkesan.